Kalau jatuh pun dia kena CP. Saya mari sini saya ketak tau. Saya tak nafas tak habis lagi ni. Saya dah berapa hari ni saya bawa kereta saya gigil. Sebab saya nak kena langgar itu kat Puchong. Saya bawa lane ketiga, kawan saya bawa, saya duduk sebelah. Lane ketiga kan laju, tapi saya tak laju mana. Tapi lane ketiga lebih laju daripada lane kedua. Tak tahu mari mana di hadapan saya ada kerusi, sebiji kerusi. Kalau langgar aksiden, tak langgar aksiden. Kalau langgar kerusi. Kalau tak langgar, orang belakang akan langgar saya. Saya kata kat kawan, kita berhenti tapi dah dekat dengan orang belakang, jadi kita pun tekan lampu emergency itu. Tapi orang laju, kawan keluar, dia tarik kerusi. Saya duduk kat sini, saya nampak kat side mirror tu, saya nampak side mirror yang saya tengok tu, saya nampak kereta laju belakang. Ketika semakin dekat, saya hanya ingat, ya Allah, apa nak jadi-jadilah. Saya ingat satu kalimat saja, Allahu Akbar. Saya takbir. Dia nak langgar tu dah laju-laju, dia sanggah tepi je. Lagi depan, di belakang dia tarik, bawa ke side mirror. Side mirror yang saya tengok, pum, terlambung. Side mirror tu dengan dia kat depan terbabas, dengan saya kereta kat belakang laju, Merc, BM, sum. Semua sejengkal brake, beratur, tung. Allahu Akbar. Saya nampak macam mati tau. Saya nampak macam kereta tu datang, macam malaikat maut. Dah dekat. Kau nak apa lah ni? Kau nak apa? Ingat Allah saja. Saya gigil. Yang langgar saya tu budak Cina, umur 29 tahun. Nama dia Jem. Bila dia ke depan, dia ke tepi, saya minta orang tolong apa, sebab ke tepi. Budak ni keluar gigil, atas kaki sampai ke atas gigil. Saya nak ambil air tak ada, nak bagi dia minum, dia terperanjat. Saya tepuk dada dia. Saya takut, saya gigil. Tengok saya gigil, tengok saya. Dia gigil, atas ke bawah, gigil. Duduk. Sayan dia, budak tu. Saya pun gigil juga, terperanjat juga. Sahabat saya ni pun gigil juga. Tapi dia lagi teruk. Macam mana? Tak apa. Macam mana? Saya mau ganti, saya sudah langgar. Dia fikir itu je, dia pening budak ni sian. Tak apa, you balik, you pergi minum mana-mana. Dia lepas setengah jam, dia mesej saya, dia berhenti depan, dia minum kopi. Nak bagi dia tenang. Kemudian dia kata, saya kata pergi cek kedai, repair nanti saya ganti. Tak apalah. Pergi polis kan nak report macam-macam claim insurance. Okey je kan? Okey. Tapi nak sebut sahabat-sahabat, itu yang saya rasa. Sebab apa Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar kita menghargai hidup sekarang. Dengan menghargai hidup, kita menghargai segala kerja buat kita yang tak dapat dilakukan oleh orang mati. Lah ni kita duduk berkuliah ni, ada yang nak balik sebab apa? Nak buat amal yang soleh. Tak percaya? Cuba tengok surah Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100. Secara umum disebut, qala rabbi rji'uni la'ali a'malu salihah fi ma taraktu. Wahai Allah, kembalikan aku kat dunia ya Allah, aku nak lakukan amal-amal soleh yang aku tak mampu, belum sempat nak lakukan. Ada juga yang sedekah. Surah Al-Munafiqun secara khusus bab sedekah ayat 10. Lau akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ada yang dah mati nak bersedekah, ada yang mati nak baca Quran, ada yang mati sebab nak bersolat. Semua ini ialah satu benda yang menimpa orang yang mati, penyakit penyesalan. Dan sebab itu dalam bab solat, cuba tengok apa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita mendirikan solat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Udhkuril mauta fi salatika fa innar rajula idza dzakara al mauta fi salatihi la hariyun an yuhsina salatahu. Awsil salatan rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Hadis hasan daripada Ad-Dalaimi. Nabi kata dalam hadis ini, ingatlah mati dalam solat kamu. Kerana orang yang mana bila dia seseorang laki-laki itu, jika dia ingat mati dalam solatnya, lah hariyun,
nescaya dia menyungguh untuk apa? Menyungguh untuk memperelokkan